mula. Okay, Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada doktor dan rakan-rakan. Okay, pada hari ini kami akan membentangkan tentang subjek komunikasi penerangan, iaitu grup kumpulan yang terdiri pada Samsul Ahmad bin Bakar, Muhammad Hafiz bin Husaini, saya sendiri Syahmi bin Muhammad Syarizal, Muhammad Faruzi Fahmi bin Abdul Hamid dan Andy Zulkarnain bin Lama Kasau. Okay. Kami akan membincangkan tentang tindakan yang sepatutnya dilakukan apabila dilantik sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan perundangan yang bakal mewakili Malaysia. Okay. Pendahuluan. Strategi komunikasi mencerminkan pendekatan kepada penyampaian maklumat dan idea melalui saluran sistematik dengan maksud untuk membentuk persepsi yang lebih jelas pada audiens. Di Malaysia atau negara berpengalaman yang memiliki teknologi canggih, strategi ini memasukkan saluran yang lebih luas termasuk media sosial, e-commerce dan komunikasi manusiawi. Pendekatan manusiawi seperti itu juga berlaku dalam strategi komunikasi yang efektif. Misalnya dalam pendidikan, guru dan pelajar dapat berkomunikasi melalui design thinking untuk meningkatkan aspeknya. Penelitian mendapati hubungan yang signifikan dan correlation antara pendekatan komunikasi guru yang jelas dan memungkinkan dan kemampuan pelajar untuk membuat alternatif kritis dan solutif mereka. Oleh kerana itu, penyampaian ilmiah penting dalam indikator di bidang pemasaran, budaya atau pendidikan. Penelitian di atas perkara ini menunjukkan bahawa tindakan yang diambil beberapa pihak dalam meletakkan unsur-unsur budaya Melayu seperti program-program budayaan dan pengenalan perundangan berkaitan pakaian Melayu adalah salah satu contoh asas tentang bagaimana pentingnya komunikasi dalam mencipta dan memelihara identiti kolektif masyarakat. Seterusnya, apakah tindakan yang sepatutnya dilakukan apabila dilantik sebagai salah seorang ahli dalam kumpulan perundingan yang bakal mewakili Malaysia, iaitu terdapat terdiri pada 5 perkara, iaitu memahami kepentingan kesedaran budaya dalam komunikasi antarabangsa, adaptasi gaya komunikasi iaitu meniru dialek dan bahasa badan. Yang ketiga iaitu cabaran bahasa dalam perundingan antara budaya, pengalaman dan penyelesaian. Yang keempat iaitu peranan bahasa badan dalam perundingan antara budaya, salah tafsir dan keselarasan. Yang kelima iaitu membina kecekapan komunikasi antara budaya dari cabaran kepada kejayaan. Okay, berkaitan dengan memahami kepentingan kesedaran budaya dalam komunikasi antarabangsa, ini akan diterangkan lebih lanjut daripada sahabat saya iaitu Encik Samsul. Silakan. Terima kasih sahabat saya, Encik Syahmi. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan memahami kepentingan kesedaran budaya dalam komunikasi antarabangsa. Kesedaran budaya memainkan peranan penting dalam komunikasi antarabangsa, terutama dalam konteks global semakin kompleks. Kesedaran budaya memastikan individu atau kumpulan budaya berbeza dapat berinteraksi dengan berkesan dan harmoni. Kesedaran budaya juga membantu Jabatan Perniagaan meningkatkan mutu perniagaan mereka dalam usaha menarik pelanggan dengan lebih baik dan pemahaman cara komunikasi dengan pelanggan daripada pelbagai latar belakang budaya. Kesedaran budaya juga penting dalam diplomasi hubungan antarabangsa. Selain itu, kesedaran tentang budaya lain adalah penting dalam pendidikan global. Dan seterusnya, kesedaran budaya dalam komunikasi antarabangsa akan memperkaya rasa hormat dan toleransi. Secara keseluruhannya, kesedaran budaya adalah elemen penting dalam komunikasi antarabangsa yang membantu mencegah salah faham, meningkatkan kerjasama dan membangun hubungan yang lebih baik antara individu dengan individu yang lain. Seterusnya ialah adaptasi gaya komunikasi, meniru dialek dan bahasa badan. Interaksi sosial ialah penyesuaian gaya komunikasi melalui peniruan dialek dan bahasa badan. Meniru dialek seseorang boleh menunjukkan usaha untuk memahami dan menghormati budaya mereka. Ini dapat meningkatkan rasa keakraban dan kepercayaan. Bahasa badan juga adalah penting dalam komunikasi, iaitu bukan sekadar meniru dialek orang lain. Isyarat berkaitan seperti gerakan tangan, mimik muka dan postur badan adalah sebahagian daripada bahasa badan yang mempunyai makna tambahan selain dari perkataan yang diucapkan.
Orang yang sensitif terhadap bahasa badan orang lain dan menyesuaikan bahasa badan mereka sendiri mempunyai upaya untuk lebih memahami dan mempercayai dalam interaksi. Persepsi seseorang terhadap status sosial dan identiti mereka juga boleh dipengaruhi oleh gaya komunikasi yang dipakai melalui penurunan bahasa badan dan dialek. Seseorang mungkin cuba meniru dialek atau bahasa badan orang lain untuk menunjukkan persamaan atau mendapatkan penerimaan dalam kumpulan tertentu. Seterusnya ialah cabaran bahasa dalam perundingan antara budaya, pengalaman dan penyelesaian. Perundingan antara budaya seringkali dihadapi dengan cabaran bahasa yang dapat menjejaskan proses komunikasi dan mencapai persetujuan. Perundingan antara budaya sering menghadapi masalah utama. Sebagai contoh, dalam dunia perdagangan global, istilah biasa yang digunakan dalam satu budaya mungkin tidak mempunyai makna yang sama digunakan dalam budaya lain, yang boleh membawa kepada salah tafsir dan keputusan yang tidak sesuai. Halangan bahasa dan cara penyampaian maklumat juga boleh berbeza dalam banyak budaya. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang lebih terbuka seperti Barat, komunikasi yang jelas dan lebih terang boleh dianggap sebagai tanda kejujuran. Sebaliknya, lebih banyak budaya tidak langsung seperti budaya Asia mungkin menghargai pendekatan yang lebih halus dan diplomatik. Ketegangan dan salah faham boleh timbul semasa rundingan disebabkan oleh kejaran dalam gaya komunikasi ini. Bahasa yang sukar dalam rundingan antara budaya boleh dikendalikan dengan lebih baik dengan kaedah yang betul. Sepulanya, cabaran bahasa dalam perundingan antara budaya memerlukan pendekatan yang proaktif untuk memastikan komunikasi yang berkesan. Seterusnya saya serahkan kepada rakan kumpulan saya yang lain. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Samsul. Okay, nama saya Muhammad Faris Suami bin Abdul Hamid. Seterusnya kita ke peranan bahasa badan dalam perundingan antara budaya, salah tafsir dan keselarasan. Bahasa badan sering menyampaikan makna yang lebih mendalam daripada perkataan yang diucapkan yang menjadikannya penting dalam rundingan antara budaya. Isyarat bukan lisan seperti mimik muka, pergerakan tangan dan postur badan boleh menunjukkan sikap dan perasaan seseorang semasa berunding. Sebagai contoh, pergerakan yang dilihat sebagai baik dalam satu budaya mungkin dilihat sebagai buruk dalam budaya lain. Untuk mencapai keharmonian dalam rundingan antara budaya adalah penting untuk memahami dan menghormati perbezaan dalam bahasa badan. Usaha untuk memahami dan bekerjasama dengan lebih baik bukan sahaja mengurangkan konflik tetapi juga meningkatkan persefahaman dan kerjasama antara semua pihak. Seterusnya, membina kecekapan komunikasi antara budaya dari cabaran kepada kejayaan. Interaksi antara orang dari latar belakang budaya yang berbeza semakin biasa adalah penting untuk memupuk kemahiran komunikasi antara budaya. Oleh itu, individu dan organisasi perlu membangunkan kemahiran komunikasi yang berkesan yang merangkumi pemahaman tentang budaya orang lain dan keupayaan untuk menyesuaikan cara bercakap mereka. Untuk mengelakkan salah tafsir semasa komunikasi dengan menggunakan penterjemah atau jurubahasa yang berpengalaman. Individu juga boleh berkembang maju dalam interaksi global dengan kaedah yang betul untuk mengatasi halangan komunikasi budaya. Seterusnya, 4 strategi komunikasi yang dapat mengurangkan perbezaan budaya. Yang pertama, penyesuaian bahasa dan gaya komunikasi. Yang kedua, penggunaan bahasa badan yang neutral dan selaras. Yang ketiga, aktif mendengar dan bertanya untuk pengesahan. Dan yang terakhir, menggunakan medium visual atau analog untuk menjelaskan idea. Seterusnya, saya serahkan kepada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hafiz bin Husaini, 284041. Saya akan menerangkan penyesuaian bahasa dan gaya komunikasi. Keupayaan seseorang untuk mengubah cara bercakap mengikut kemahiran dan tradisi komunikasi yang lain dikenali sebagai pelarasan gaya komunikasi.
Sebagai contoh, orang yang mempunyai kecenderungan untuk berkomunikasi secara langsung seperti orang di barat mungkin menghargai komunikasi yang tegas dan jelas. Sebaliknya, komunikasi yang lebih diplomatik dan halus adalah penting dalam lebih banyak budaya tidak langsung seperti di Asia. Dalam situasi di mana bahasa itu bukan bahasa ibunda seseorang, seseorang harus cuba berkomunikasi dengan cara yang mudah difahami oleh rakan. Mereka harus mengelak daripada menggunakan perkataan-perkataan yang orang lain tidak faham. Penyesuaian cara seseorang bercakap seperti meniru bahasa ataupun dialek lawan bicara mereka untuk menenangkan orang lain dan menunjukkan bahawa mereka bersedia untuk berkomunikasi adalah salah satu daripada itu. Okey. Penggunaan bahasa badan yang neutral dan selaras. Dalam kes di mana wujud perbezaan budaya, bahasa badan neutral boleh membantu mengurangkan risiko salah tanggapan. Sebagai contoh, isyarat yang mungkin dianggap positif dalam satu budaya mungkin tidak mempunyai makna yang sama dalam budaya lain. Oleh itu, bahasa badan am yang sederhana boleh membantu memastikan bahawa apa yang dikatakan tidak akan disalah tafsir. Penyelidikan menunjukkan bahawa individu yang boleh menyelaras bahasa badan mereka dengan berkomunikasi lisan cenderung lebih berjaya dalam interaksi sosial dan dalam rundingan. Individu boleh menjadi lebih sensitif terhadap isyarat yang mereka sampaikan jika mereka mempelajari kesedaran tentang bahasa badan komunikasi bukan lisan. Individu mungkin mengubah cara mereka berkomunikasi untuk mencapai keharmonian yang lebih baik dan memahami cara bahasa badan mereka ditafsirkan oleh orang lain. Kaedah ini membolehkan orang ramai membina hubungan yang lebih baik dalam rundingan antara budaya dan meningkatkan kemahiran komunikasi mereka. Baik, saya akan serahkan seterusnya kepada rakan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Zulkarnain bin Makassau 283992. Mungkin menentangkan slide seterusnya lah. Aktif mendengar dan bertanya untuk pengesahan. Pertama, mendengar aktif dan meminta pengesahan adalah dua kemahiran komunikasi penting dalam interaksi sosial dan profesional. Mendengar secara aktif ialah apabila orang yang mendengar memberikan perhatian sepenuhnya kepada penutur, bukan sahaja melalui perkataan yang diucapkan tetapi juga melalui syarat yang bukan lisan. Kemahiran ini menjadi lebih penting apabila komunikasi di Malaysia di mana wujud pelbagai bahasa dan budaya. Kaedah yang digunakan untuk memastikan maklumat yang diterima telah difahami dengan betul ialah dengan meminta pengesahan. Meminta pengesahan dalam perbualan yang melibatkan latar belakang budaya yang berbagai boleh membantu mengelakkan kekeliruan dan memastikan semua pihak berada di dalam halaman yang sama. Mendengar secara aktif dan bertanya soalan untuk pengesahan meningkatkan komunikasi dan memupuk kepercayaan antara individu. Kedua-dua kemahiran ini berguna untuk mewujudkan persekitaran yang positif proaktif semasa rundingan yang kerjasama. Next. Okey, menggunakan medium visual atau analog untuk menjelaskan idea, pendekatan komunikasi yang berkesan ialah menggunakan medium visual dan analog untuk menerangkan idea terutamanya dalam bidang pendidikan perdagangan. Penyampaian maklumat dengan cara yang lebih menarik dan mudah difahami boleh dibantu oleh media visual seperti video, graf dan gambar raja. Analogi juga berguna untuk menerangkan idea. Analogi menunjukkan persamaan antara dua idea berbeza tetapi berbeza. Ini membolehkan penonton memahami konsep baru dengan merujuk pada perkara yang telah mereka ketahui. Penggunaan analogi dengan budaya Malaysia dapat menggunakan kaitan dan pemahaman. Pengalaman pelajaran yang lebih menyeluruh boleh dicapai dengan menggabungkan visual dan analogi dalam menyampaikan ide. Metodologi ini bukan sahaja menarik perhatian penonton tetapi juga membantu mereka menyambungkan maklumat baru kepada perkara yang mereka ketahui. Kemudian untuk menyampaikan konsep yang cara yang mudah difahami adalah penting dalam dunia semakin kompleks yang penuh dengan maklumat. Next. Akhir sekali, kemahiran komunikasi antara budaya merupakan elemen penting dalam dunia yang semakin pelbagai dan global. Untuk belajar dan komunikasi antara budaya, kaedah seperti memupuk kesedaran budaya, menggunakan penterjemah dan membina hubungan saling percaya adalah penting. Menggunakan ini individu dan institusi boleh mengatasi halangan dan memanfaatkan peluang yang ada di dunia hari ini. Oleh itu, mempunyai keupayaan untuk berkongsi dengan cara yang baik antara budaya penting dan perniagaan dan pembangunan masyarakat yang lebih harmoni dan inklusif di seluruh dunia. Sekian sahaja dari kedua-dua kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.